Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar lagi saya akan menunjuk mengenai rancangan pengajaran harian yang telah ditugaskan kepada saya dalam menjalankan simulasi pengajaran. Okey. Perkara pertama mengenai standard kandungan, arah dan kedudukan dalam peta topografi. Bagi standard pembelajaran 1.1.4, mengukur bearing grid sesuatu lokasi dalam peta topografi. Okay. Bagi elemen meretas kurikulum, nilai yang dapat diterapkan adalah bahasa, nilai murni, kreativiti dan juga inovasi. Bagi bahan bantu mengajar, jigsaw puzzle telah digunakan bagi induksi set dan kertas mahjong yang mempunyai rujukan grid dan arah mata angin digunakan bagi aktiviti 3. Di akhir pembelajaran ini, murid dapat menjelaskan dua objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menyatakan langkah untuk mengukur bearing dalam peta topografi secara individu. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan arah, rujukan grid dan mengukur bearing dalam situasi menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Okey. Bagi induksi set, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah jigsaw puzzle. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan kepada murid asas sebelum langkah mengukur bearing dijalankan. Yang mana jigsaw puzzle tersebut berkaitan dengan bahan-bahan yang boleh digunakan untuk mengukur sesuatu bearing. Okey. Guru akan meminta wakil murid untuk menyusun puzzle tersebut secara sukarela. Yang mana guru akan memanggil mana-mana pelajar secara sukarela untuk menyusun puzzle yang diberikan di hadapan. Dan jika ada pelajar yang berjaya untuk menyusun puzzle tersebut, mereka akan diberikan bintang atas kejayaan mereka menghasilkan jigsaw puzzle tersebut. Dan salah satu inisiatif yang mengapa guru memberikan bintang adalah untuk merangsang minat pelajar supaya terus memberi fokus sehingga kepada akhir pembelajaran. Untuk keterangan yang lebih mendalam, saya telah siapkan satu video supaya lebih pencerapan dengan lebih mudah. Bagi induksi set, aktiviti yang telah dirancang adalah jigsaw puzzle yang berkaitan dengan bahan yang boleh digunakan untuk mengukur bearing. Yang mana guru akan meminta mana-mana pelajar secara sukarela bagi mengisi puzzle tersebut supaya lengkap. Dan jika pelajar itu berjaya menyusun puzzle ini, mereka akan diberikan bintang sebagai reward atas kejayaan mereka, dan bintang ini juga digunakan sebagai untuk merangsang mereka supaya terus memberi fokus dan minat sehingga kepada sesi pembelajaran. Seterusnya, guru akan menjelaskan dua objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menyatakan langkah-langkah untuk mengukur bearing. Dan yang kedua, murid dapat mengaplikasikan rujukan grid, arah dan cara untuk mengukur bearing dalam menyelesaikan satu masalah, iaitu aktiviti mencari harta karun. Saya akan mengambil langkah 1 dan juga langkah 2. Langkah 1 selama 7 minit dan juga langkah 2 selama 10 minit. Di langkah 1 ni kami berdasarkan mengukur bearing itu tajuk objektif pelajaran pertama. Saya akan pecahkan kepada dua aspek, iaitu bearing sudutan kurang daripada 180 di langkah 1
beri sudutan lebih daripada 180 di langkah 2. Di langkah 1 ini, permulaannya saya akan merangsang pemikiran murid dengan menunjukkan gambar arah mata angin. Saya akan sekali paparkan gambar arah mata angin di hadapan. Seterusnya saya akan mengedarkan peta topografi kepada murid. Peta topografi ini dalam lemparan kerja. Dan seterusnya saya akan menerangkan alatan yang diperlukan untuk murid mengukur bearing. Sebagai contoh adalah pensel, pembada juga jangka sudut. Seterusnya dalam ni, sebelum saya melakukan aktiviti memberikan tugasan kepada pelajar, saya akan menerangkan 4 tips dalam mengukur bearing. Dalam mengukur bearing ada 4 tips, iaitu yang pertama, bermula murid harus mengenal pasti tempat ataupun titik yang perlu ditandakan. Sebagai contoh adalah mengukur bearing kampung laut dari kilang. Jadi tempat adalah kampung laut dan juga kilang. Dan seterusnya adalah sambung 2 titik yang telah ditandakan dengan garisan lurus. Yang ketiga adalah lukis petunjuk arah mata angin di titik selepas perkataan dari untuk mengukur. Yang keempat, akhir sekali adalah kira jumlah bearing sudutan tersebut. Selepas pada saya memberikan 4 tip, maka saya akan memberikan soalan kepada murid. Jadi murid akan melakukan aktiviti dan mencari jawapan. Selepas pada selesai mencari jawapan, murid selesai mencari jawapan, maka saya akan memanggil wakil murid untuk memberi pendapat berkenaan bagaimana cara untuk mengukur bearing. Macam tu. Selesai di langkah 1. Di langkah 2 pula adalah berdasarkan topografi yang pertama tadi juga, saya akan memberi soalan yang baru, iaitu soalan untuk mengukur bearing yang melebihi 180. Jadi murid pada mulanya tidak akan tahu bahawa bearing ini, tempat titik ini telah melebihi 180. Jadi murid tidak akan tahu. Jadi membuat aktiviti lah secara berdasarkan aktiviti yang pertama tadi. Jadi oleh sebab mereka tidak tahu, jadi mereka akan bertanya bagaimana nak mengukur sudut yang terbaru ini. Jadi di situlah guru akan memberi bantuan dalam memaparkan di skrin cara untuk mengukur bearing yang melebihi 180. Selepas pada guru memaparkan skrin, jadi guru akan membiarkan pelajar untuk menyiapkan tugasan, akan menilai tahap aktiviti murid. Selepas sudah selesai tugasan, guru akan memanggil wakil murid untuk menerangkan cara mengukur bearing. Bagaimana pelajar itu menerangkan. Secara itu. Seterusnya, inilah saya akan paparkan di hadapan. Pada mulanya saya akan memaparkan gambar arah mata angin. Saya akan merangsang pelajar. Seterusnya saya akan mengedarkan topografi kepada pelajar, kepada murid. Berdasarkan soalan, apakah bearing Tasik Bima dari kilang? Jadi mengikut step lah. Mengikut langkah dari kilang, kita akan ambil titik. Saya akan paparkan bagaimana setelah dah selesai pelajar tu, saya akan paparkan bagaimana nak mengukur. Adakah jawapan pelajar itu betul atau salah, ataupun tidak tepat. Ini untuk langkah 1 di awal tadi. Untuk langkah 2, iaitu soalan bagaimana nak mengukur kira bearing sudutan dari
Angka 2 ialah murid mengukur kedudukan bearing kilang dari tasik bima. Kilang dari tasik bima. Yang pertama adalah 2 titik, sambungkan garisan lurus, lepas tu arah mata angin di titik dari itu, lepas tu letakkan jaga sudut dan kira. Jadi apabila 180 ni, kita kira yang belah kiri dahulu, lepas tu akan ditambah dengan 180 di bahagian kanan. Okey, seterusnya untuk langkah yang ketiga, selaras dengan objektif pembelajaran iaitu murid dapat mengaplikasikan arah, rujukan grid dan mengukur bearing dalam situasi menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Okey. Pertama sekali, guru akan merangsang dahulu pemikiran murid berkaitan dengan 8 arah mata angin, bacaan rujukan grid dan cara untuk mengukur grid. Okey. Seterusnya, guru akan memberikan kertas mahjong yang mempunyai replika kompas dan segi 4 rujukan grid. Yang mana dalam aktiviti ini, murid hendaklah menggunakan arah, rujukan grid dan cara mengukur bearing bagi membantu dalam mencari harta karun. Bagi memudahkan murid untuk mendapatkan maklumat tersebut, guru akan memasangkan audio supaya murid dapat mengisi maklumat yang diberikan. Okey. Untuk aktiviti ini, apabila murid selesai sahaja menjalankan aktiviti ini, mereka dikehendaki untuk menampalkan setiap jenis-jenis arahan yang telah dibunyikan melalui perakan suara. Okey. Untuk keterangan yang lebih jelas, saya telah sediakan satu video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Bagi langkah yang ketiga, iaitu objektifnya adalah murid dapat mengaplikasikan arah, rujukan grid dan juga bearing dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Aktiviti yang dijalankan adalah murid dikehendaki untuk menggunakan ilmu yang berkaitan dengan arah, bearing dan juga rujukan grid bagi menyelesaikan masalah mencari harta karun. Dan maklumat juga diberikan kepada pelajar melalui rakaman suara bagi memudahkan murid untuk menyesuaikan dengan aktiviti tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar kamu semua? Hari ini cikgu nak kamu bantu cikgu bagi mencari lokasi harta karun dengan menggunakan beberapa petunjuk. Petunjuk tersebut cikgu akan dengarkan melalui rakaman suara. Petunjuk pertama, anda bermula di lokasi rujukan grid RG053433. Seterusnya, bagi mendapatkan peta lakar harta karun, bermula dari grid 053433, anda berpusing sebanyak 90 darjah sejauh 20 cm.
Setelah selesai mendapatkan kedudukan petunjuk 2, anda dikehendaki bergerak ke arah selatan sejauh 30 cm untuk mendapatkan kunci peti harta karun. Akhir, kamu dikehendaki untuk berpusing ke arah 240 darjah sejauh 10 cm bagi mendapatkan peti harta karun dari kedudukan lokasi kunci harta karun tersebut. Yang terakhir, bagi penutup, secara rumusannya, guru akan meminta murid untuk memberi refleksi hasil pembelajaran pada hari tersebut. Yang mana pembelajaran berkaitan dengan dua objektif iaitu yang pertama, murid dapat menjelaskan langkah-langkah untuk mengukur bearing, dan objektif pembelajaran yang kedua, murid dapat mengaplikasikan tajuk arah, rujukan gerik dan juga cara untuk mengukur bearing dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Di akhir pembelajaran juga, guru akan mengarahkan murid untuk membuat latihan yang terdapat pada buku teks. Tujuan penutup ini diadakan adalah untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid terhadap hasil pembelajaran yang mereka dapat pada hari tersebut.